Mayat dua sepupu lemas ditemui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Baik, dua sepupu yang dilaporkan hilang ketika menunda bot semalam ditemukan lemas di Sungai Kayan, Sitiawan hari ini. Mayat Muhammad Amirul Azril Muhammad Syafiee dan Muhammad Effendi Mamusati, kedua-duanya berumur 34 tahun, ditemukan dalam misi mencari dan menyelamat pada kira-kira 8.20 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua mangsa telah keluar rumah pada Ahad lalu kira-kira jam 1.30 petang untuk membawa balik sampan milik ayah kepada salah seorang mangsa dari kampung Sungai Tiram ke Pengkalan, Kota Setia. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Butterworth hari ini atas pertuduhan memiliki bom buatan sendiri IED tanpa kebenaran sah 8 Oktober lalu. Boni, anak Tegong 32 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah unit flat Taman Pandan Mak Mandin pada pukul 7.35 malam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan berikutnya, Boni turut mengaku tidak bersalah memiliki pistol tiruan yang didakwa dilakukan pada pukul 6.30 petang di bawah flat sama. Di Mahkamah Seksyen pula, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memiliki sebilah kerambit bersama sarung yang didakwa dilakukan di tempat dan masa sama. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan. Sebutan semula kes pada 16 November depan. Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan dua pegawai kanan Jabatan Imigresen Johor daripada 8 pertuduhan menjalankan penyeludupan migran 3 tahun lalu. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Nur Hayati Mat selepas pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap penolong pengarah Jabatan Imigresen Johor Nuryati Abu Bakar dan pegawai Imigresen kanan Haris Fazilah Abu Bakar. Mahkamah berpendapat prosedur pengeluaran 8 migran adalah mengikut tata cara dibenarkan pihak imigresen oleh kedua-dua tertuduh. Elemen penyeludupan migran mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 tidak dibuktikan. Seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga Filipina ditahan disyaki terlibat dalam sindiket perdagangan manusia di Labuan. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Hamizi Halim berkata mereka diberkas di salah sebuah pusat hiburan di pusat bandar setelah pihaknya menerima maklumat dari Kedutaan Filipina di Ibu Negara. Kedutaan Filipina menerima maklumat dari dua wanita negara tersebut yang berjaya melarikan diri. Bertindak atas maklumat, Jabatan Siasatan Jenayah IPD Labuan telah menyerbu pusat hiburan berkenaan dan berjaya menyelamatkan 5 wanita lagi Filipina berumur antara 25 hingga 33 tahun yang dipaksa bekerja sebagai pelayan di pusat hiburan itu. Kedua-dua suspek itu ditahan untuk siasatan. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan namun penyelarasan tetap perlu dilaksana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah berkenaan bagi memastikan ketirisan dapat dielak dan hanya mereka yang layak terima manfaat. Subsidi diteruskan. Nak potong tak boleh kerana harga akan melambung dan rakyat di peringkat bawah terkesan. Jadi subsidi akan diteruskan. Tapi mesti ada penyelarasan supaya yang maha kaya jangan diberi subsidi, orang asing dielak dari mendapat subsidi dan subsidi itu bagi pembayar cukai ataupun rakyat yang memerlukan.
Datuk Seri Anwar berkata demikian pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Baik, penjawat awam disaran mengamalkan budaya penjimatan serta mengelak pembaziran walaupun melibatkan hal kecil. Saranan Perdana Menteri itu agar dana awam digunakan sebaiknya. Begitu juga orang yang membazir. Membazir ini kita selalu lihat ni besar-besar. Tapi kita lupa cara kita guna elektrik pejabat. Macam ayah kita yang bayar. Atau guna pen ketua jabatan 5, KSU 10, KSN 12, menteri 15, Perdana Menteri 20. Itu sebagai contoh, tak sampai 20, saya ingat ada 18 tu. Which means kita kena bagi, these are public funds. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diminta memainkan peranan agar amalan pembaziran tidak terus berlaku dalam sektor perkhidmatan awam. 4,839 hektar kawasan di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan untuk projek penanam padi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah itu membabitkan kawasan seluas 2,158 hektar di Beluran dan Kota Belud, manakala lebih 2,000 hektar di Batang Lupar, Sarawak. Pada khidmat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, yang mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupar. Penyataan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal. Pihak KKLW menggunakan Kerajaan tidak pernah meminggirkan negeri Pantai Timur khususnya dalam pemeliharaan serta pemulihan hutan. Ini termasuk menyebarluaskan pemindahan fiskal ekologi EFT melalui dana pembiayaan Global Environmental Facility GEF. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata wakil-wakil daripada semua negeri termasuk dari Pantai Timur juga telah menghadiri sesi libat urus bagi mendapatkan input dalam mengenal pasti program atau projek yang berpotensi. Ia termasuk melibatkan diri dalam program pembangunan kapasiti dan perkongsian pengetahuan semasa pelaksanaan projek-projek lain berdasarkan kesesuaian. Komitmen daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara ini memang jelas. Di bawah belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini untuk belanjawan 2023, Ecological Fiscal Transfer, yang mana wang yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan hutan, berdasarkan inisiatif-inisiatif pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya yang diambil oleh negeri-negeri, telah ditingkatkan daripada 70 juta ringgit setahun kepada 150 juta ringgit setahun. EFT ini telah dinaikkan lagi menjadi 200 juta ringgit. Ini akan membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan mereka termasuk tadahan air dan sebagainya. Beliau menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Wakil Kuala Nerus, Datuk Dr. Alias Razak di Parlimen. 4,517 projek yang diluluskan dengan nilai pelaburan sebanyak 267.8 bilion ringgit berjaya dibawa masuk ke sebuah negeri sepanjang tahun 2022. Ia melibatkan sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama yang mampu menjana 140,440 peluang pekerjaan.
Manakala daripada jumlah tersebut, sebanyak 39% diluluskan melalui pelaburan langsung domestik, DDI, dan 61% pula melibatkan pelaburan langsung asing, FDI. 5 negeri utama yang diluluskan pelaburan termasuklah Johor, Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Yang diluluskan di Lebah Kelang iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor hanyalah merangkumi 31.9%. Ini menunjukkan bahawa pelaburan yang diluluskan di Malaysia tidak hanya tertumpu di Lebah Kelang. Pada dasarnya, pemilihan lokasi pelaburan oleh pelabur adalah atas keputusan perniagaan ataupun business decision pelabur itu sendiri dan banyak bergantung kepada ekosistem dan kekuatan kluster industri di sesebuah negeri. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias di Parlimen. Tambahnya, kerajaan melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, juga turut menyediakan pakej insentif cukai kepada pelabur domestik dan asing. Dalam pada itu, beliau memaklumkan peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST dari 6% kepada 8% tidak akan memberi impak kepada prospek pelaburan di Malaysia. Jelasnya, keputusan itu dibuat berpandukan kerangka ekonomi madani yang menuntut amalan fiskal lebih bertanggungjawab. For any form of fiscal policy involving tax will also be something that I think the companies will have to incorporate as part of the business plan going forward. Pada pembentangan Belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan kadar baharu SST itu tidak dikenakan ke atas perkhidmatan makanan dan minuman selain perkhidmatan telekomunikasi. Tengku Datuk Seri Zafrul ditemui pada sesi dialog Pelan Indo-Perindustrian Baharu 2030 di Ibu Negara. Tular di TikTok, kononnya tentera Malaysia dihantar ke Palestin. Hantaran video itu mendakwa satu batalion pasukan bersenjata dengan kekuatan 1,000 anggota digerakkan. Sebahagian pasukan biar betul mendapati ia maklumat palsu. Dakwaan itu turut dinafikan ATM. Menurut pasukan berkenaan, ia merupakan video lama yang ditularkan kembali. Rakaman yang tersebar sebenarnya video pelepasan tentera ke Lubnan di bawah panji-panji PBB tahun lepas. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, Belanjawan 2024 disifatkan inklusif dan menyeluruh kepada pelbagai lapisan rakyat. Oleh itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berharap Belanjawan 2024 dapat dibentangkan segera ke peringkat jawatan kuasa sebelum dilulus serta dibawa ke Dewan Negara. Kita harap tidak ada sebarang halangan untuk belanjawan ini diluluskan kerana dia adalah belanjawan yang baik dan dia juga adalah belanjawan terbesar. Jumlah 303.8 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 90 bilion untuk belanja pembangunan, jadi jumlahnya 393.8 bilion ringgit. Jadi apa yang kita lakukan ini, bajet yang terbesar dan sumbangan pada rakyat juga terbesar adalah menunjukkan keprihatinan Kerajaan Perpaduan di bawah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Bicara Naratif di Angkasa Puri. Pertambahan peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah STR bukti kerajaan komited tangani peningkatan kos sara hidup dan barangan sekaligus memastikan golongan yang layak terus terbela. Ia dapat sedikit banyak membantu pada kehidupan seharian saya, iaitu dapat membeli belanjawan seperti
rumah, barang-barang makan semua, and then isi minyak semua kan. So saya amat berterima kasih lah kepada pihak kerajaan kerana memberi sumbangan ini. Saya bersyukur sekurang-kurangnya bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan sedikit sebanyak membantu pengurusan kehidupan harian. Sedikit sebanyak atas bantuan diberikan ni kita dapatlah gunakan untuk beli keperluan anak ke, beli keperluan apa-apa yang kita perlukan lah untuk membantu masyarakat. Daripada segi bantuan ini dapat mengurangkan bebanan daripada keperluan harian pada segi barangan, keperluan membeli makanan harian untuk mengurangkan pembelanjaan seharian kita lah. Kadar maksimum STR meningkat kepada RM3,700 dan kadar minimum STR untuk golongan belia meningkat kepada RM500. Peruntukan sebanyak RM200 juta bagi meneruskan kelangsungan Payung Rahmah yang dibentangkan pada Belanja 2024 mendapat reaksi positif dari pelbagai pihak terutama antara pengguna dan peniaga dalam memperoleh manfaat masing-masing. Sangat memberi manfaat lah kerana kalau ikutkan komuniti-komuniti yang kata contohlah di Terengganu ni ramai yang membuat jualan sendiri, masakan sendiri, kuih muih semua kan. Jadi jika dapat subsidi seperti ini sangat berguna lah bagi dia. Saya mengharapkan supaya jualan Rahmah diteruskan lagi lah supaya memudahkan kepada rakyat dan membantu rakyat lah dalam membeli barang keperluan. Dengan lebih murah kan? Dengan lebih murah. Saya rasa berpatutan lah dengan harga kan. Maksudnya lebih senang lah. Macam mak ayah kita pun tak payah fikir dah macam mana nak sara hidup lah. Sebab sara hidup kan tinggi sekarang. Dengan ada jualan Rahmah ni saya rasa mengurangkan beban mereka lah. Saya sarankan jualan Rahmah ni diteruskan lah untuk ayat-ayat akan datang. Jadi dengan subsidi yang diumumkan itu kita harap sampai dan mengalirlah kepada rakyat dalam arti kata kami pemborong pun kita kata win-win situation. Sebab kita tak akan mampu untuk jual dengan harga yang lebih tinggi berbanding apa yang kita dapat. Kementerian Dalam Negeri KDN giat melaksanakan inisiatif bagi menangani isu keselamatan di seluruh negara tanpa prejudis terhadap sesebuah negeri. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia berdasarkan analisis isu dan cabaran keselamatan yang merupakan tunjang kepada pembangunan negara. Memberi contoh di Sabah, ancaman keselamatan dihadapi merangkumi keganasan, penyeludupan migran, pencerobohan dan kedaulatan perairan di samping isu pendatang asing tanpa izin. Sementara itu, program pemulihan melalui parol dan perkhidmatan komuniti didapati amat berkesan dalam memulihkan banduan di negara ini. Menurutnya, ia dapat dibuktikan dengan hanya 1 daripada 800 banduan mengikut pemulihan itu kembali ke penjara. Jadi adanya rumah perantaraan, sekurang-kurangnya mereka paling asas ada tempat tinggal, ada penjagaan. Tapi rumah pengantara bukan sekadar itu. Di sini nanti akan diisi dengan pelbagai program dan aktiviti. Yang paling penting adalah untuk develop skill mereka. Terdahulu beliau merasmikan rumah perantaraan Tuaran di Kompleks Yayasan Kebajikan Suria, Kampung Bancut, Berunggis, Tuaran. Baik, saudara, Kementerian Pertahanan dan ATM bersedia menggerakkan aset dan anggotanya bagi menghadapi banjir yang dijangka melanda negara bermula November ini. Menerusi kenyataan memaklumkan ATM sudah bersiap siaga menerusi op murni untuk menyertai agensi awam lain membantu di kawasan terkesan banjir. Menurut kenyataan, pihak ATM sentiasa bersedia melaksanakan tugas sekundernya untuk bersama-sama agensi awam yang lain seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, PDRM, Pasukan Bomba dan Penyelamat.
Kerjasama juga turut meliputi aspek perancangan dan koordinasi tindakan dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana yang diwujudkan di setiap daerah bagi memastikan segala bentuk bantuan dan operasi berjalan dengan lancar. Selain itu, Kementerian Pertahanan turut melaksanakan perancangan khususnya operasi pasca banjir di negeri-negeri terlibat serta akan memaklumkan sebarang perkembangan mengenai sebarang operasi berkaitan dari semasa ke semasa. Kebajikan anggota serta keluarga veteran ATM akan terus dibela setelah tamat perkhidmatan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Major General Zamri Jeffrey Darus berkata, tumpuan diberikan terhadap usaha memperkasa kebajikan veteran menerusi pelbagai skim bantuan kebajikan. Menurutnya lagi, tumpuan akan diberikan seperti program keusahawanan, peluang pekerjaan dan latihan bagi melindungi kebajikan dan sosioekonomi mereka. Selain daripada mereka menjalani latihan peralihan diperhebat sebaik saja akan menamatkan perkhidmatan, maka peluang-peluang pekerjaan itu haruslah disediakan sama ada oleh kerajaan ataupun pihak-pihak swasta. Rata-rata mereka berminat untuk menceburi bidang usahawan dan latihan perlu diberi kepada mereka serta membuka peluang-peluang perniagaan. Tambahnya, menerusi Belanjawan 2024, pertambahan bilangan Ranger Community memberi impak positif terhadap peluang pekerjaan veteran ATM yang mana sebanyak RM60 juta diperuntukkan untuk melantik Ranger dari kalangan veteran ATM, polis dan orang asli. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Telekom Malaysia berhad TM akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi merealisasikan aspirasi digital negara dan menyampaikan kesaling hubungan yang menyeluruh agar boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia. Sejajar dengan visi Belanjawan 2024, TM akan terus memperkukuh perkhidmatan teras dan infrastruktur rangkaian bagi melahirkan negara digital serta melonjakkan Malaysia menjadi sebuah hub digital yang diyakini untuk rantau ASEAN. Melalui kenyataan, TM menyatakan pihaknya komited dalam meningkatkan keterangkuman, keupayaan mengakses dan kemampuan memiliki perkhidmatan 5G dan internet berkelajuan tinggi bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, memperkukuh kepentingan perusahaan mikro kecil dan sederhana dalam ekonomi negara. Sementara itu, My Airline akan memberi keutamaan untuk menyelesaikan dua isu penting iaitu memulangkan wang pelanggan dan membayar gaji pekerja. Jangkaan RM22 juta diperuntukkan untuk bayaran balik kepada 125,000 penumpang terjejas. Jelas Pengarah dan Eksekutif Interim My Airline, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman, pihaknya optimis untuk mendapatkan pelaburan baharu bagi memastikan syarikat itu terus beroperasi. The refund process depends on the successful of our close the deal with our investors. Once we close the deal, once we get the money, we will straight away give them the refund. Jelas beliau kurang pelan kontingensi setelah penarikan pelabur antara faktor penggantungan syarikat penerbangan itu. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh berharap media tempatan dapat memberikan liputan kepada atlet para negara yang akan berjuang di Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Menurut Hana, liputan media dapat mengangkat nama atlet para selain memastikan pencapaian mereka dihargai serta menarik penajaan. Beliau bagaimanapun sedia maklum atas faktor kewangan. Banyak media tidak dapat menghantar wakil pada tamasya yang bakal membuka tirai 22 Oktober ini.
Saya minta semua media kalau boleh, tak semestinya mereka hantar orang ke sana untuk buat liputan. Saya percaya walaupun tak ada, mereka boleh cari bincang sesama media untuk bantu mempromosikan atlet-atlet para kita supaya atlet para kita tahu mereka ini disokong oleh rakyat Malaysia lah. Secara tidak rasmi, hanya 2 media kerajaan iaitu Bernama dan RTM yang akan membuat liputan secara langsung di Hangzhou. Beliau berkata demikian pada majlis memeterai Memorandum Persefahaman MOU melibatkan syarikat Speedmart dengan Majlis Paralimpik Malaysia MPM dan Konfederasi Hoki Malaysia KHM. Menjelang final Pesta Bola Merdeka Malaysia berdepan Tajikistan, pengendali Harimau Melaya Kim Panggon memberi jaminan anak buahnya akan terus menampilkan corak permainan menyerang berdepan pasukan menghuni ranking ke-110 dunia itu malam esok. Dalam masa sama, beliau berharap cuaca dan permukaan padang esok berada dalam keadaan baik bagi membolehkan pasukannya menampilkan permainan sebenar. We want to make Malaysia football DNA to be very aggressive, always we want to dominate game, control the game, so that we want to make entertain game, not boring game. So we try to attack them all the time. So we're not waiting for their mistake. We try to force them to make mistake. Kemenangan malam esok amat penting bagi skuad negara sebagai membalas dendam kekalahan ke atas Tajikistan pada kejohanan Piala Raja Thailand tahun lalu. Pertembungan final kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, jurulatih Tajikistan Petar Sagan menganggap Harimau Melaya sebagai pasukan pilihan untuk aksi malam esok. Menurutnya, selain ketiadaan ramai tonggak utama, beraksi di hadapan puluhan ribu penyokong lawan akan menyukarkan pasukannya meraih kemenangan. 60,000, can you imagine for my children? Some of the players are 16 years old. They will never forget tomorrow. Okay, maybe we will lose. Then you can attack me because I bring them here. But we have nothing better in Tajikistan anymore. Persatuan Raket Squash Malaysia antara yang gembira dengan keputusan berkenaan. Ini selepas penantian panjang untuk melihat sukan itu dipertandingkan pada Tamasya Olimpik akhirnya tercapai. Acara squash akan menawarkan 2 pingat emas di Sukan Olimpik Los Angeles menerusi acara perseorangan lelaki dan wanita. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Penggarah Kejurulatihan SRAM, Major Besara Azman yang menyifatkan berita baik ini sebagai langkah kehadapan bagi mengangkat squash ke taraf yang lebih tinggi. Beliau juga berharap barisan pemain squash negara akan diserap ke dalam program Road to Gold bagi membantu mempersiapkan atlet menghadapi tamasya itu. Harapan negara untuk menyelah pada Olimpik 2028 itu dilihat cerah berdasarkan prestasi cemerlang meraih 3 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.